Dia tumpang sebelah bawah. Yes, tak je. Cukup. 35. Jangan takut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، لقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. وقال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا مبلغ والله يهدي وإنما أنا قاسم والله يعطي. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Yang saya muliakan Tuan Imam, Barisan Ahli Jabatan Kuasa Surau Putra Al-Amin, geng Surau Putrajaya, pimpinan-pimpinan agama, pimpinan-pimpinan masyarakat, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, di tahun baru Hijriah dan memasuki bulan Ogos, marilah sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Selalu saya ulang, di mana-mana, ketika mana kita menyaksikan, ketika mana kita mengalami dan kita melihat dengan mata kepala kita seorang demi seorang teman-teman kita, orang rapat dengan kita, adik-beradik kita, kenalan-kenalan kita, satu persatu dijemput oleh Allah Ta'ala untuk kembali ke rahmatullah. Bahkan bagi mereka yang baru balik haji, kenangan saya 28 hari di Tanah Suci, hampir setiap lepas solat, waktu solat fardu pasti akan berkumandang i'lan as-salatu 'alal amwat yarhamukumullah. Marilah sama-sama kita tunaikan sembahyang jenazah ke atas mayat-mayat. Semoga Allah merahmati kalian. Dan kita akan sembahyang jenazah. Dan yang kedua, tempat-tempat yang kita pergi, kita akan ziarah perkuburan Baqi'. Ada masa jemaah akan dibawa pergi ziarah perkuburan Uhud. Ada masa jemaah akan dibawa ke perkuburan Ma'la. Dan setiap kali kita ziarah kubur, masya-Allah, kita disunatkan membaca Assalamualaikum ya ahlul qubur, sejahtera buat kalian wahai penghuni kubur. Wa atakum ma tu'adun, telah datang kepada kalian apa yang dijanjikan oleh Allah. Kubur kalian telah berubah menjadi taman syurga bagi orang yang taat, dan kubur kalian telah berubah menjadi lembah neraka bagi mereka yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dah beritahu kepada mereka, kita bercakap dengan mereka sama macam Nabi bercakap dengan jenazah-jenazah. Setiap minggu Nabi sallallahu alaihi wasallam akan bercakap dengan percakapan ini, doa ini. Ghadan muajjalun, tak lama lagi
masanya telah hampir tiba. Wa inna bikum lalahiqun, dan kami pasti akan menjadi sebahagian daripada penghuni negeri dar qaumin mukminin, negeri tempat tinggal orang beriman. Jadi ini semua adalah peringatan-peringatan daripada Allah. Betapa dunia yang kita cintai, yang kita sayangi ini, satu hari nanti sama ada kita nak atau tidak, sama ada kita mengingati alam akhirat ataupun kita melupakannya, sama ada kita rindu pada syurga ataupun kita tak rindu, sama ada kita takut dengan neraka ataupun kita tak takut, pasti kita akan berjumpa dengan alam-alam tersebut. Dan orang yang telah meninggal dunia telah pun, Masya Allah, menjumpai dan menghadapi segala apa yang diberitahu oleh baginda Muhammad SAW tentang apa yang berlaku dalam akhirat. Sehingga kata seorang sahabat kita, penyanyi daripada Indonesia, dia kata, hari ini tuan-tuan, dunia adalah berita, akhirat adalah cerita. Hari-hari kita dengar berita dunia, kita tak pernah dengar berita akhirat. Bagaimana khabar orang dalam kubur. Tetapi Sayyidina Ali bin Abi Talib satu hari dibawa seorang sahabat yang bernama Kumail. Dia kata, wahai Kumail, jom kita pergi ziarah kubur. Dia tanya Kumail, wahai Kumail, kalau seandainya penghuni kubur dia boleh bercakap, apa yang dia akan beritahu pada kita? Mereka pasti akan beritahu pada kita, sesungguhnya segala apa yang kami tinggalkan di dunia telah pun habis. Harta kami telah pun dibahagi-bahagikan, isteri kami telah berkahwin lain, anak-anak kami pun telah masing-masing dengan urusan sendiri. Dan berita kami pada hari ini, Masya Allah, kami menghadapi ujian daripada Allah SWT. Bagi mereka yang taat, dia dapat nikmat. Bagi orang yang durhaka pada Allah, dia akan menerima azab sengsara daripada Allah SWT. Hari ini berita dunia, akhirat menjadi cerita bagi kita. Tetapi bila kita mati nanti, insya-Allah Ta'ala, berita kita adalah akhirat. Dan cerita kita di dunia dulu, saya pernah jadi cikgu, saya pernah jadi imam, saya pernah jadi ustaz, saya pernah jadi apa-apalah, jawatan-jawatan kita itu hanya jadi cerita je satu hari nanti, kenangan. Tetapi kenangan itu tidak boleh mengubah apa-apa pun keadaan kita dalam kubur. Kerana ketentuan kita dalam kubur bukanlah berdasarkan kepada jawatan kita di dunia, tetapi berdasarkan apa yang kita amalkan. Saya suka berkongsi pengalaman saya waktu di Padang Arafah. Saya sempat tidur sebelah dengan satu orang haji lah. Masya Allah, dia pun kali pertama buat haji, saya pun kali pertama buat haji. Namanya Haji Hussein Pak Wan, Masya Allah. Dia kata, Ustaz, saya ni kalau di Ipoh, semua orang kenal restoran saya dan orang kenal nama saya. Dia kata, siapa tak kenal Haji Hussein, maknanya dia bukan orang Ipoh lah, bukan orang Perak asli lah di kampung. Jadi bersembang dengan dia, selfie dengan dia, elok-elok, berborak dengan dia kali pertama kenal, macam dah lama kenal, dia orang mudah mesra, baik. Saya pun tak sangka selepas pertemuan itu dia rupanya jatuh. Di Padang Arafah dia jatuh, kaki dia berdarah dan merebak kencing manis dia, terpaksa dipotong kaki. Saya dengar berita tak lama lepas tu, 2-3 hari lepas doa Arafah, dia dikejarkan di hospital dan terus dipotong kakinya. Selepas dipotong kaki 2 hari, terus meninggal dunia. Begitu pantas Allah jemput dia, kan? Lepas pada tu kita dengar pula berita kawan kita Syam, orang Bangi, rapat dengan kita, selalu berjemaah dengan kita, kena sakit bisul. Begitu juga pantas Allah jemput dia, Masya Allah. Jadi sementara kita ni, Allah Ta'ala bagi kita peluang untuk terus hidup ni untuk apa? Adakah untuk istidrajkan kita, bertambah panjang umur kita, semakin jauh dengan Allah, semakin kita seronok nak buat dosa dengan pertambahan umur kita, ataupun dengan pertambahan umur ini menjadi muhasabah kepada kita, apakah persiapan kita nak balik berjumpa dengan Allah telah pun sempurna, ataupun kita masih lagi dengan kerisauan duniawi kita. Setiap orang ada 2 kerisauan, satu risau dunia, satu risau akhirat. Risau dunia tak akan menghabiskan kerisauan akhirat, tapi kalau kita risau akhirat, kerisauan dunia akan hilang, kan? Masya Allah, man ja'ala hammahu hammad dunya. Masya Allah, barang siapa menjadikan kerisauan dia kerisauan dunia, risau esok nak makan apa, minggu depan nak makan apa, risau, maka Allah Ta'ala tak akan hilangkan kerisauan dia. Dan Masya Allah,
Bahkan dengan kerisauan dunia tidak akan menambahkan lagi rasa takut miskin. Masya Allah, kemiskinan terbayang-bayang di wajah dia. Sedangkan siapa yang menjadi kerisauan dia, kerisauan akhirat, kafahullahu min jami'il humum, Allah Ta'ala akan hilangkan segala kerisauan-kerisauan yang lain, kebimbangan kita. Sebab susah di dunia jika dibandingkan dengan susah akhirat. Susah di dunia seumpama setitik air jika dibandingkan dengan lautan kesusahan di alam akhirat. Sebab itu tuan-tuan, nanti dalam neraka, sebelum saya masuk dalam kitab, kita cerita sikit tuan-tuan, sembang-sembang dulu insya-Allah. Terdapat sebuah riwayat nanti di neraka, bila mana orang kafir dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana hari ini tuan-tuan kita sedia maklum, asal manusia ni semuanya beriman pada Allah. Di dunia ni tak ada seorang pun yang kufur pada Allah, semuanya beriman. Asal akidah manusia adalah iman. Tak ada seorang pun yang kufur pada Allah. Dan asal manusia ni taat. Tak ada seorang pun derhaka kepada Allah. Sehingga makhluk pertama yang berani kufur kepada Allah, makhluk yang pertama yang berani durhaka kepada Allah adalah Iblis laknatullah alaih. Disebabkan itu dia telah disingkirkan daripada syurga, dan dia telah berjanji setelah dia disingkirkan daripada syurga untuk dipastikan anak-anak musuh dia, anak cucu musuh dia ni akan menjadi musuh Allah, meninggalkan akidah yang benar kepada akidah yang salah. Dan fazayyana lahumus syaitanu a'malahum, syaitan akan menghiasi syirik tu nampak indah, kufur tu nampak indah, maksiat yang buruk itu nampak menarik, zina itu nampak menarik, judi itu nampak menarik. Dan masing-masing orang yang buat dosa ni dia ada hujah di sini, ada nas di sini. Macam mana orang nak buat baik, dia ada nas. Saya semayang 2 rakaat, kenapa nas dia begini? Orang buat dosa pun Iblis akan ilhamkan nas dia, nusus dia. Dia pun ada dalil juga kenapa dia buat dosa, kenapa dia buat begini, kenapa dia syirik pada Allah, kenapa dia begini-begini. Dan Allah yang maha pengasih, maha penyayang, Allah Ta'ala jadikan sebelum manusia ni lahir ke dunia, kita berkumpul di alam roh, masa itu tak ada seorang pun lagi yang kufur pada Allah. Semuanya beriman. Fir'aun pun masih beriman waktu itu, Qarun, Namrud, semuanya masih beriman pada Allah. Allah kumpulkan kita, Allah perkenalkan dirinya pada kita. Jadi bertanya, bukankah aku Rabb kamu? Semua jawab, Allah Ta'ala adalah Tuhan kita. Dan Allah Ta'ala beritahu, aku akan uji kamu nanti di dunia. Maka di saat itu kamu kena beriman pada aku. Semua manusia mengaku nak beriman pada Allah. Maka lahirnya Nabi Adam datang ke dunia. Waktu itu pun masih tidak ada seorang pun yang kufur pada Allah. Nabi Adam AS beriman, Siti Hawa AS pun beriman, Qabil dan Habil pun beriman, pasangan di isteri dia pun beriman, anak yang lahir semuanya beriman. Menjelang diutuskan Nabi Allah Nuh AS, waktu itu dah mula ada bibit-bibit kufur. Syaitan, macam mana kita dengar, mula-mula bila orang soleh di kalangan nenek moyang ni meninggal dunia, syaitan cetuskan rasa rindu yang bersangatan. Rindu tu tak apa, tapi rindu sangat pada orang mati sampai di mana-mana pun teringat kepada dia. Sebab itu ada masa kita ni tempoh berkabung kita 40 hari saja, lebih pada 40 hari dah dilarang dalam Islam. Sebab takut kesedihan itu syaitan yang tambah, tuan-tuan. Sedih untuk orang mati ni tak salah. Nabi pun menangis masa anak dia meninggal dunia. Sahabat Nabi tegur, ya Rasulullah, Tuhan menangis. Dia kata air mata ni rahmat daripada Allah Ta'ala. Tapi kesedihan tadi dibawa-bawa sampai tahap buat gambar, akhirnya buat patung. Mula-mula letak tepi, lama-lama patung tadi letak kat depan. Maka bermulalah daripada hari itu, mula-mula dia orang kata, ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa. Kami tak sembah patung ni melainkan supaya kami lebih dekat dengan Allah. Itu nas syaitan bagi. Dalil juga. Masya-Allah. Ingat syaitan tak ada dalil, syaitan pun ada dalil juga, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang mulia, akhirnya tuan-tuan daripada situ merebak kumpulan yang kecil ni, yang kufur pada Allah ni menjadi ramai. Akhirnya bila Nuh AS datang berdakwah, mereka menentang Nuh AS,
Dan Allah Ta'ala dengan doa Nabi Nuh AS telah habiskan semua. Bila mana Nuh AS berdoa, Rabbi la tadhar ala ardi minal kafirina dayyara, ya Allah, jangan tinggalkan walau seorang pun orang kafir yang berjalan di atas muka bumi ini. Innaka intadahum yudhillu ibadak. Kerana seandainya kalau kau biarkan mereka hidup, mereka akan menyesatkan orang lain, ajak join mereka. Sedangkan tuan-tuan, asal akidah manusia ini beriman pada Allah. Asalnya manusia ini sayang pada Allah, kasih pada Allah, rindu pada Allah, nak taat pada Allah, tunduk pada Allah, mengaku diri sebagai hamba Allah. Tapi syaitan bagi nampak Allah tu jahat, Nabi-Nabi ni jahat. Syaitan nampak bahawasanya yang faham jiwa manusia ni adalah dia lah, Iblis. Masya Allah, syaitan pun berjanji. Masya Allah, dia kata thumma la'amurannahum, aku akan perintahkan mereka, falayubattikunna adanal an'am, supaya mereka potong telinga binatang-binatang untuk upacara-upacara tertentu. Falayubattikunna adanal an'am wa la'amurannahum falayughayyirunna khalqallah, aku akan hiasi dalam otak mereka, mengubah ciptaan Allah itu satu benda yang indah. Masya Allah, lelaki jadi perempuan, perempuan jadi lelaki, tambah itu, tambah ini, organ-organ pada badan manusia. Syaitan bagi ilham. Maka Nabi-Nabi didatangkan untuk luruskan akidah manusia ni. Kita ni daripada mak ayah yang sama. Mak kita Siti Hawa, bapa kita Nabi Adam, Tuhan kita Allah yang ciptakan kita. Musuh kita Iblis laknatullah alaih. Akhirnya tuan-tuan mulia, dihapuskan keturunan mereka yang durhaka kepada Allah, termasuk anak Nabi Nuh AS dan isteri Nabi Nuh AS. Innahum minal mughraqin, mereka termasuk orang yang ditenggelamkan oleh Allah Ta'ala. Selepas zaman itu tuan-tuan, tak ada seorang pun yang kufur pada Allah, tidak ada satu pun yang syirik kepada Allah di muka bumi ini. 80 orang tu, 82 orang semuanya beriman pada Allah, keturunan orang beriman. Tapi tuan-tuan mulia, sunnatullah, di antara hak dengan batil, gelap dengan cerah ni tuan-tuan, antara orang baik dengan orang yang kafir, pertembungan ini akan berlaku sampai hari kiamat. Datang Nabi berdakwah, orang beriman pada Allah. Nabi mati, maka manusia kembali kufur pada Allah, jauh daripada landasan yang benar. Sebab itu kita tengok tuan-tuan mulia, dalam dunia ni, kata ulama, tidak ada kekufuran dan syirik, tidak ada maksiat, melainkan syaitanlah yang mengilhamkan pada manusia, yang mengajar kita kufur pada Allah, yang mengajar kita syirik, yang mengilhamkan buat maksiat pada pendurhaka-pendurhaka. Pada orang soleh pula tuan-tuan, kata ulama, syaitan bagi was-was untuk tinggalkan amalan yang terafdal. Patutnya sebagai jemaah paling afdal, tapi kita kata lewat dah ni, balik, kemudian kebetulan letih, kebetulan perjalanan masih jauh, kita boleh buat jamak, azan dah berkumandang, patutnya kita itu. Tapi syaitan yang bagi ajar kita ikut hukum fiqah ni boleh lagi, dia kata, kan? Dia pun ikut hukum juga, dia pun bagi fatwa dekat kita. Tuan-tuan, untuk rugikan orang soleh, syaitan suruh dia meninggalkan amalan yang paling afdal kepada yang kurang afdal. Daripada 27 dapat 1. Masya Allah, dia akan bagi kita kurang pahala. Umur kita 60 tahun. Jadi sebab itulah tuan-tuan mulia, yang nak pastikan manusia ni tak rugi, yang nak pastikan manusia tak kena tipu dengan syaitan. Sebab apa nanti tuan-tuan mulia, bila manusia dah sedar tentang tipu daya syaitan ini, bila dia sedar, bila dia mati, baru dia sedar syaitan tipu dia selama ini, dia kena kelentong dengan syaitan. Allah beritahu, wa man ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Siapa yang dalam hidup dia lupakan Allah, lalai pada Allah, maka kami akan nuqayyid lahu syaitan, kami akan datangkan syaitan untuk menguasai dia. Fahuwa lahu qarin, akhirnya syaitan jadi qarin. Qarin ni dia ambil perangai kita sebiji, tapi dia yang mengilhamkan kita, ajak buat jahat sampai kita rasa itulah kita. Sebenarnya itu daripada syaitan, tapi kita buat jahat dengan arahan daripada dia. Wa innahum la yasuddunahum 'anis sabil,
Syaitan akan cuba halang kita nak ke jalan Allah ni, macam-macam larangan dia, halangan dia. Banyak sangat cabaran nak dekatkan diri pada Allah. Masya-Allah. Dan mereka sangka duduk dalam maksiat tu wahum muhtadun wa yahsabuna annahum muhtadun. Mereka sangka mereka ni I'm okay, dia kata. I'm in the right path. Saya berada di landasan yang betul. Saya tak sembahyang pun saya tak kacau orang. Itu wahyu iblis tu. Saya tak sembahyang tak apa, lebih teruk daripada orang sembahyang tapi perangai entah apa-apa, dia kata. Pandai juga dia pusing. Reverse psychology, kan? Daripada orang sekarang ni banyak orang kutuk, orang pakai serban besar, jubah besar, serban besar tapi jahil, tak tahu agama. Masya-Allah. Kita tak perasan kalau itu jadi zikir kita. Sikit-sikit salah orang pakai jubah, pakai serban, pakai jubah, pakai serban, kita tak sedar yang pakai jubah, pakai serban tu Nabi kita asalnya. Orang tu tak betul perangai dia, tu satu bab lah. Tapi tak perlu kaitkan setiap masa jubah serban ini jadi macam kita anti pula benda tu, kan. Sedangkan kita ni orang Islam, kita bukan jadi macam orang Kristian yang berani menghina pastor-pastor mereka, yang berani menghina mereka punya Nabi sendiri pun dia orang hina. Kita orang Islam, kita ada adab. Takut perkataan kita ni menggugurkan iman kita, tuan-tuan, tanpa sedar. Jadi tuan-tuan yang mulia, diringkaskan cerita, Allah SWT yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah hantar para anbiya alaihi wassalatu wassalam, kan? Itulah tanda sayang Allah kepada manusia. Sebenarnya Imam Abu Hanifah kata akal saja pun sepatutnya dah cukup. Tak perlu Nabi, tak perlu kitab, tak perlu ulama, tak perlu apa-apa pun. Manusia ni patutnya datang ke dunia 60 tahun ni guna akal je untuk beriman pada Allah. Tapi Allah tahu akal manusia ni hanya boleh fikir tentang 5 benda, ya tuan-tuan. Keperluan hidup kita, keperluan hidup manusia ni. Akal manusia reti cari makan. Bila lapar terus teringat KFC, Masya-Allah. Lalu tepi jalan nampak Starbucks, Alhamdulillah. Nampak McDonald tepi jalan, beratus-ratus tempat. Bila lapar terus berhenti, Alhamdulillah. Yang kedua tuan-tuan, manusia ni dia perlukan pakaian, Masya-Allah, kan? Nampak je mana-mana shopping mall, berhenti beli baju, beli itu beli ini, Masya-Allah. Baju mahal dia beli, Masya-Allah. Pandai pilih. Selagi Levi's saja pun dia tahu Levi's ni generasi ke berapa, keturunan mana, semua dia tahu, tuan-tuan. Hebat pakaian, Masya-Allah. Dulu-dulu lah, Masya-Allah. Yang ketiga tuan-tuan, kenderaan, Masya-Allah. Tahu semua jenis, model berapa, tahun berapa, kelajuan dia berapa, tahu, tuan-tuan. Tak payah dihantar Nabi, kaji sendiri. Yang keempat, manusia ni dengan akal dia reti apa? Mencari pasangan hidup dia, Masya-Allah. Guna macam-macam kreativiti, kan? Tapi akhirnya kahwin lah, Alhamdulillah. Yang kelima tuan-tuan, Masya-Allah, dia reti nak membina rumah tempat tinggal dia, Masya-Allah. Tetapi ada satu benda yang akal manusia tak boleh reti, tuan-tuan, iaitu keperluan roh manusia ni. Roh manusia ni, tuan-tuan, Allah ciptakan dia daripada alam malakut, alam para malaikat. Sifat roh ni, tuan-tuan, apa dia? Dia akan bahagia bila dia dapat tunaikan tanggungjawab dia kepada pencipta dia, tuan-tuan. Sekali kita dapat tunaikan perintah Allah, macam baru ni saya bawa balik menunaikan haji, tuan-tuan, roh saya rasa sangat-sangat bahagia sebab dah berjaya menunaikan rukun Islam yang kelima. Final dah. Lepas pada ni, maknanya yang wajib tu untuk diri saya dah tak ada, melainkan sembahyang lah, puasa, zakat, haji kita kena teruskan. Tapi mana kita dah puncak, kita dah buat, roh kita akan rasa sangat bahagia. Bahagia bukan kerana kita syok boleh pergi luar negara, boleh pergi, tak. Sebenarnya haji ni, tuan-tuan, susah benarnya, amalan yang susah. Kata ulama, Allah Ta'ala suruh kita pergi haji ni, tuan-tuan, tempat yang kita tak pernah pergi. Kita kena buat amalan yang kita tak pernah buat. Pertama kali pergi haji, dia bingung, haji ifrad ke, haji tamatuk ke, haji qiran nak buat ni. Kena pusing sana, pusing sini, keliru, tuan-tuan. Dan Allah Ta'ala apa tujuan dia suruh kita buat benda yang kita tak reti, tempat yang kita tak pernah pergi.
supaya kita buang segala pengalaman ilmu yang kita rasa kita hebat ni, kita pergi, aku datang sebagai hamba-Mu ya Allah. Daripada langkah pertama kita keluar daripada rumah kita sampai kita balik menunaikan haji, tuan-tuan, tak ada siapa yang menemani kita dalam perjalanan melainkan Allah saja waktu itu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, roh manusia ni dia akan bahagia sangat selepas dia menunaikan perintah Allah. Macam tadi kita baru tunaikan sembahyang maghrib, roh kita sebenarnya sangat puas. Tetapi cuba bayangkan daripada maghrib tadi sampai sekarang tak sembahyang lagi, roh kita rasa cukup rimas, Masya Allah. Dah pukul 8.30 ni, tak sembahyang maghrib lagi, roh kita bergelora. Walaupun tuan tu nampak relax, duduk tepi kedai kopi lagi, tengah sembang-sembang dengan kawan, sebenarnya jiwa dia dah meronta-ronta. Sebab roh ni dia sifat malaikat, dia nak taat pada Allah Ta'ala. Sebab itu Allah tahu orang kafir pun sebenarnya nakkan benda ni. Agama ni keperluan manusia. Sebab tu saya cakap, sebagaimana orang Islam makan nasi, orang kafir pun makan nasi. Orang Islam minum air, orang kafir pun minum air. Tak ada beza, makanan jasad sama. Makanan roh kita pun, orang Islam pun perlukan agama, perlukan kalimah la ilaha illallah, perlukan solat, nak tenang. Orang kafir pun dia nak bahagia, dia tak ada makanan lain. Allah bukan buat orang Islam makan lain, orang kafir makan lain, tak ada. Orang kafir makanan sama dengan orang Islam pun makan itu juga. Raja pun makan itu, rakyat biasa pun makan itu, engineer pun makan itu, lawyer, profesor pun makan itu, menteri pun makan itu, tok imam, ustaz, maulana pun makan itu juga. Nasi, ayam, ikan, daging, kambing, gitu je. Begitulah juga makanan roh manusia ni sama saja, tak berubah. Daripada zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, makanan rohani manusia adalah perintah-perintah Allah Ta'ala. Was'alunaka 'anil ruh qul ruhu min amri rabbi. Katakanlah roh manusia itu berasal daripada perintah-perintah Allah. Dia akan tenang bila dia menunaikan perintah Allah, dia akan kenyang, dia akan bahagia, dia akan gembira. Tetapi tuan-tuan mulia, manusia yang tak faham nabi-nabi punya falsafah, macam mana sunnatullah dalam mentadbir alam dunia ni, mereka merasakan kedatangan Nabi datang bawa agama ni sebagai menyusahkan mereka. Kami nak hidup merdeka, kami nak bebas. Tuan-tuan mulia, ulama kata merdeka secara mutlak memang tak wujud dalam dunia ni. Tuan-tuan mulia, kalau kita nak merdeka, nak bebas, nak buat apa saja, negara sendiri pun tak bagi kita nak bebas. Nak isak dadah, nak minum arak, nak apa, jangan kata agama Islam, negara sendiri, hatta negara bukan Islam pun tak bagi manusia ni hidup bebas sebebas-bebasnya. Bebas pun ada batasan dia. Tetapi tuan-tuan mulia, Islam membayangkan manusia ni sebagai khalifah Allah dan hamba Allah di dunia ni. Sebagai khalifah, kita mengganti Tuhan kita untuk mengurus dunia ikut acuan yang Allah telah tentukan. Dalam itu tuan-tuan mulia, Allah Ta'ala memang tak bagi kepada kita ni tuan-tuan untuk bebas sebebas-bebasnya, sebab kita kena hidup di dunia ikut acuan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Azan. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan muliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebelum lahirnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waktu itu syaitan telah menguasai setiap orang dalam dunia ini, dan syaitan telah ilhamkan syirik kufur pada Allah sebagai ibadah yang paling afdal di sisi dia, Masya Allah. Sehingga orang Arab jahiliah tertipu. Mereka telah menyembah bukan satu tapi 360 Tuhan. Bahkan sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir, Allah beritahu kalian sedang berada di tebing neraka jahanam. Tapi Allah sayang manusia. Allah beritahu, wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atha rasulah. Kami tak akan azab manusia walaupun mereka buat dosa yang paling kami tak suka. Allah hantar manusia ke dunia ini untuk tujuan yang sangat besar, sangat penting, untuk beribadat kepada Allah.
Tetapi ketika Allah tengok hamba dia lari daripada tanggungjawab, lari daripada amanah, Allah Ta'ala tidak langsung menghukum manusia. Ini hebatnya Tuhan kita. Allah kata, walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah. Kalau Allah Ta'ala ambil kira setiap dosa yang kita buat, Allah hukum, Allah denda kita, tak akan ada siapa pun di dunia ni akan hidup. Semuanya mati, kena azab oleh Allah. Sebelum kita pun berapa banyak kaum yang telah dihancurkan oleh Allah Ta'ala. Tetapi Allah berjanji dia tak akan azab umat dia, hamba dia, walaupun tujuan Allah buat manusia ni untuk beribadah kepada Allah. Dan sengaja kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala inna bani adam khuliqu ala tabaqatin syatta. Ketahuilah wahai umatku, Allah ciptakan anak Adam ini mengikut berbeza-beza tabaqah, berbeza-beza golongan. Nabi beritahu ada 4 golongan yang lahir ke dunia ini daripada manusia ni. Yang pertama kata Nabi, faminhum may yuladu mu'minan wa yahya mu'minan wa yamutu mu'minan. Sebahagian di antara hamba manusia yang kami lahirkan ke dunia, hidup je lahir-lahir pada perut mak ayah terus beriman pada Allah. Wa yahya mu'minan, hidup di dunia ni pun beriman pada Allah. Wa yamutu mu'minan, dan mati sebagai seorang mukmin. Ini golongan yang paling bertuah, paling beruntung kita lah. Tuan-tuan, mudah-mudahan jadi golongan yang pertama dan terafdal di kalangan umat ini. Yang kedua kata Nabi, faminhum may yuladu kafiran. Sebagian di antara manusia dilahirkan ke dunia memang kafir, mak ayah pun dah kafir. Wa yahya mu'minan, hidup di dunia 60-70 tahun kufur pada Allah, tak kenal Allah. Nak buat macam mana? Allah dah tunjukkan seluruh tanda kebesaran dia pada diri dia, pada alam, pada mak ayah dia, pada orang sekeliling dia, tetapi hati dia tak terbuka untuk menerima kebenaran, untuk menerima Islam. Akhirnya mati dalam keadaan kufur pada Allah. Yang ketiga kata Nabi, faminhum may yuladu kafiran wa yahya kafiran. Sebagian di antara hamba yang kami lahirkan ke dunia lahir sebagai orang kafir, hidup sebagai orang kafir, tetapi sebelum dia mati berkat dakwah daripada golongan yang pertama, maka akhirnya dia pun memeluk Islam dan beriman pada Allah, mati dalam keadaan beriman pada Allah. Dan ada pula golongan yang terbalik di dunia ini, golongan yang keempat, yuladu mu'minan, lahir ke dunia sebagai orang mukmin, beriman pada Allah, mak ayah di Islam. Wa yahya mu'minan, kecil-kecil dulu pernah masuk sekolah agama, pernah mengaji Quran, tetapi kerana hati dia terbalik, terpesong, wa yamutu kafiran, sebelum mati dia buat keputusan untuk mati dalam keadaan kufur pada Allah. Hari ini kita tengok di akhir zaman banyak pula orang Islam yang memilih cara macam tu. Di akhir-akhir ni semakin menjadi-jadi trend menghina agama, menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menghina Quran. Dia rasa dengan tindakan yang dia buat tadi merugikan agama Allah. Dengan dia menghina Islam, dia merugikan Islam. Hakikat sebenarnya Allah beritahu dalam hadis kursi, seandainya seluruh hamba aku, bukan seorang dua, semuanya kufur pada Allah, semuanya mempunyai hati yang paling jahat, kekufuran, kedurhakaan, hamba Allah sikit pun tidak merugikan, tidak merendahkan kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Siapa nak kufur, kufur kata Allah. Siapa nak beriman, beriman. Kan? Kami dah bagi akal, tak cukup akal, kami tambah lagi Nabi datang 124,000 Nabi-Nabi. Tak cukup Nabi, nak bagi orang manusia ni selamat, berjaya, Allah Ta'ala bagi kitab-kitab. Allah tunjuk lagi tanda kebesaran pada alam semesta ni. Kebesaran Allah, hari-hari kita tengok matahari terbit dan terbenam, malam bertukar jadi siang, siang bertukar jadi malam. Kita tengok depan mata kita hujan turun dengan kehendak Allah. Air sungai tak berhenti mengalir, air laut tak berhenti berombak. Kita tengok kebesaran Allah, nampak kehebatan pencipta alam semesta ini. Orang yang betul-betul tadabbur kepada alam semesta, dia pasti akan muncul dalam hati dia, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Kau tak ciptakan, wahai Tuhan kami, alam ni sebagai sia-sia dan main-main. Allah tunjuk pula tanda kebesaran pada diri kita sendiri. Dulu setitik air mani jadi darah, jadi daging, jadi Allah tunjuk kebesaran dia. Tapi orang yang dapat hidayat, dia akan dapat hidayat. Siapa yang tak dapat hidayat, falan tajidalahu waliyan mursyida. Tak ada wali yang boleh memberi irsyad, memberi nasihat kepada dia.
Tetapi Allah yang Maha Karim, Allah suruh golongan yang lahir sebagai orang beriman ni berdakwah kepada orang kafir, berdakwah kepada orang yang kafir akhirnya beriman, dan dakwah juga kepada orang yang dah beriman tetapi dia telah cenderung kepada kekufuran. Kita kena tarik ketiga-tiga golongan ini sampai jangan mereka jadi mangsa kepada syaitan. Sebab apa? Wa may ya'shu 'an dzikrir rahman yuqayyid lahu syaitanan fa huwa laqarin wa innahum layasuddunhum 'anis sabil wa yahsabuna annahum muhtadun. Orang yang dihasut oleh iblis ni, dia sangka dia dalam petunjuk, dia dalam kebenaran, dia nampak orang agama ni sesat, dia dalam kebenaran. Hatta idza ja'ana, bila mana mereka datang menghadap kami di hari kiamat nanti, qala ya laita baini wa baina bu'dal masyriqaini fa bi'sal qarin. Barulah dia kata, alangkah baiknya kalau aku dengan syaitan ni dijauhkan oleh Allah di dunia dahulu. Bu'dal masyriqain, sejauh timur dan barat. Baru di hari kiamat nak menganggap syaitan sebagai musuh. Masa tu dah bukan lagi masa dia. Sebab itu Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Allah hantar Nabi. Kata ulama, pada hari lahirnya Nabi menangis iblis laknatullah alaih. Sebab apa? Aku dah kontrol manusia ni, alam ni dah di bawah kontrol aku. Tiba-tiba lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad baru lahir, tak sepatutnya iblis dah menangis ketakutan, kan? Jantan sama jantan bertemu buku dengan ruas. Maka syaitan faham, Nabi Muhammad ni apa kelebihan yang tak ada pada aku. Kelebihan yang ada pada Nabi Muhammad SAW, dia ada tangisan untuk umat di tengah malam. Masya Allah. Iblis tak pernah menangis. Hati iblis keras, tuan-tuan. Jadi kerana itulah tuan-tuan mulia, kita berbalik pada kitab sirah kita. Nabi berdakwah selama 3 tahun, ada lebih kurang 35 orang beriman pada Allah. Sehingga Nabi SAW buat keputusan untuk berdakwah secara terang-terangan. Dengan terang-terangan dakwah, maka Nabi SAW telah mendapat penentangan daripada kaum musyrikin Mekah yang tak suka. Mereka ni sebenarnya tak faham kenapa Nabi Muhammad dakwah kami. Kenapa Nabi Muhammad cakap, ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu, wahai manusia ucaplah la ilaha illallah, dengan kalimah ini kamu selamat, kamu dapat jadi ahli syurga. Di dunia kamu akan dapat nikmat yang banyak, layanan baik daripada Allah, hidup kamu bahagia di dunia. Kamu masuk Islam, kamu akan rasa kebahagiaan yang kamu tak pernah rasa. Orang kafir kalau dia masuk Islam, dia akan bagi tahu, ya Allah, seumur hidup aku inilah nikmat yang paling lazat, inilah nikmat yang paling manis. Dia tak tahu sebenarnya dalam Islam lah segala kebaikan, segala ketenangan, kebahagiaan yang dia nak cari. Dia tak tahu. Bukan dia tak nak, sama ada dia tidak mencari ataupun tak ada orang memaklumkan kepada dia. Kalaulah Abu Jahal tu tahu apa kebahagiaan yang ada pada Islam, apa ketenangan yang ada pada Islam, Abu Jahal tak akan memusuhi Rasulullah SAW. Tapi syaitan telah menguasai dia, menghasut dia, sampai dia membenci Nabi SAW, sehingga terbentuk satu kumpulan dipanggil Jama'atul Mustahzi'in. Kumpulan yang memperlekeh, mempersenda, yang akan menyindir Nabi Muhammad SAW pada setiap masa. Jadi dia orang sindir je lah, dengan harapan makin disindir makin orang jauh daripada Nabi. Tetapi Allah juga buat manusia ni satu tabiat, tuan-tuan. Manusia ni harisun lima munia. Manusia ni suka pada benda yang dilarang. Itu pula kelebihan manusia. Abu Jahal makin nak burukkan Islam, makin nak burukkan imej dan citra Rasulullah SAW. Jangan datang dekat dengan Muhammad, itu tukang sihir, itu tok bomo, itu Masya Allah sesat. Jangan datang dekat dengan dia itu, ya Allah, kan? Tapi manusia ni betul ke? Bila kata betul, nak dekat juga, nak tengok. Macam kita lawan tak bagi tengok, nak tengok. Masya Allah. Kalau kita tengok macam orang pergi tengok orang banjir kan, tali air tengah datang, kita nak pergi ambil gambar juga, pom sekali dengan dia, kan? Yang tak, orang tak bagi tengok yang berbahaya tu dia nak tengok. Tapi macam Nabi Muhammad ni, makin orang burukkan dia, makin ramai orang nak tahu siapa Nabi Muhammad. Secara tak langsung, mulut-mulut Abu Jahal dan musuh-musuh Islam ni dah jadi media untuk mempromosikan siapa itu Nabi Muhammad SAW. Macam hari inilah orang barat
nak burukkan Islam. Dia kata Islam ni teroris. Orang mereka makin kaji siapa itu teroris. Buka Quran, baca Quran, masuk Islam seorang. Itu yang jadi pening dia. Allah buat manusia ni dia nak tahu betul ke itu tak betul. Nak kaji dulu. Bila kaji, kenal Nabi Muhammad, masuk Islam. Jadi tuan-tuan mulia, itulah yang menyebabkan tajuk kita pada hari ini Islamnya Sayyidina Hamzah radhiyallahu ta'ala anhu. Dikatakan wa kana ba'du idzaihim hadha sababan li-islami ammi Hamzah. Penyiksaan orang kafir terhadap Nabi Muhammad menjadi sebab kepada Islamnya Sayyidina Hamzah. Satu hari tuan-tuan, Sayyidina Hamzah ni, dia masa tu belum Islam lagi. Dia pergi memburu di dalam hutan, di padang pasir. Tiba-tiba balik, isteri dia cakap pada Hamzah, apa guna kamu jadi seorang pahlawan, bapa saudara kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak saudara kamu dihina oleh Abu Jahal sebentar tadi, kamu boleh duduk diam je. Isteri dia pergi bakar pula Hamzah. Baru balik, suami baru balik daripada bekerja, tiba-tiba isteri pergi cerita yang bukan-bukan pula tuan-tuan. Mengamuk Sayyidina Hamzah, ambil pedang, pergi ketuk kepala Abu Jahal dengan pedang dia. Abu Jahal tak berani lawan. Hamzah ni kuat tuan-tuan. Faqad adrakatul hamiyah, dia telah dirasuk oleh rasa kemarahan, kan? Indama ayyaratu ba'dul jawari bi'idha'i Abi Jahal li ibni akhihi, ketika mana sebahagian daripada hamba-hamba dia telah memalukan dia, ataupun isteri-isteri dia telah menceritakan kepada dia, apa guna kamu jadi pak saudara Nabi Muhammad, sedangkan Masya Allah Abu Jahal sedang menyeksa anak saudara kamu. Masya Allah, bagus juga. Ada masa orang perempuan ni dibagi pemberi semangat yang positif. Masya Allah, kan? Fatawajjah ila dhalika syaqi, dia telah menuju kepada Masya Allah Abu Jahal yang celaka itu. Waghadabahu wasabbahu, dia telah marah tengking Abu Jahal dan dia telah memaki hamun Abu Jahal. Wa qala kaifa tasubbu Muhammadan wa ana ala dini, dia cakap bagaimana engkau berani memaki hamun Muhammad sedangkan aku berada di atas agama dia, padahal dia belum Islam lagi. Ada masa tuan-tuan, orang bukan Islam ni, ada di antara mereka yang simpati pada Islam. Bila dia tengok orang kafir buat orang Islam berlampau-lampau ni, akhirnya dia sendiri akan jadi juru cakap bagi orang Islam. Itu yang hebat tu. Allah Ta'ala akan gerakkan mulut-mulut orang kafir ni untuk bercakap defend orang Islam. Masya Allah, banyak kita tengok dalam media-media sosial pada hari ni. Orang kafir dia cakap, kalau aku diberi pilihan agama yang terbaik di dunia ni Islam. Banyak selebriti orang yang tak beriman pada Allah, Allah guna mulut dia orang untuk bercakap, mempromosikan Islam. Ketika mana orang Islam malu nak cerita tentang Islam, di barat orang Islam malu nak mempromosikan Islam, tapi Allah gerakkan mulut-mulut orang kafir dia bercakap tentang kebaikan Islam. Tuan-tuan, sebab mulut manusia di tangan Allah, kita ni hamba dia. Kalau di zaman Nabi dulu serigala boleh berdakwah, takkan zaman akhir zaman ini orang kafir tak boleh nak bercakap tentang kebenaran Islam. Thumma anarallahu basiratahu, akhirnya Allah Ta'ala mencahayakan hati Sayyidina Hamzah radhiyallahu ta'ala anhu. Sebab itu Nabi ni dia tak pernah judge manusia. Nabi ni di antara manusia yang sangat positif. Dia tak pernah kata orang ni jahat, orang ni celaka, orang ni ahli neraka, orang ni dah tak ada masa depan, orang ni tak ada hidayah. Kita ni kadang-kadang dakwahnya belum lagi, tapi hukuman dah bagilah. Dakwah dah siap belum menyantuni, belum suap makanan kat mulut dia, kita cakap budak ni dah tak ada masa depan dah ni, rosak dah ni, kan? Apatah lagi kita tengok orang buat jahat. Yang terajam budak tahfiz tu, kita dah doakan biar dia ni, kan, dapat balasan yang setimpal, sempurna lah, kan. Kalau Nabi belum lagi, tak doa lagi keburukan untuk orang tu, kan. Nabi, kalau Nabi lah disampai dulu kat rumah orang tu pagi-pagi lagi, dan jamu teh, kan, pujuk dia lemah lembut, akhirnya orang tu akan tertawan, kan. Tapi kita hari ni pukul dululah, dah pecah-pecah muka baru bagi kat polis, lepas tu baru kita ceritalah. Nak dapat hidayah ke, nak dapat apa ke, itu terserah engkau lah. Tetapi Nabi SAW punya sifat, yang penting orang tu dapat hidayah. Sebelum dapat hidayah, kita tak boleh judge dia.
siapa pun dia, teruk macam mana pun dia, sebab dia belum dapat hidayah. Macam Sayyidina Hamzah, Allah Ta'ala telah sinarkan hati dia dengan basirah, dengan nurul yaqin. Sesuai dengan tajuk kitab kita ni, nurul yaqin, cahaya sebuah keyakinan. Masya Allah, Allah telah sinarkan di hati Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu, hatta sara min ahsanin nasi islaman, akhirnya dia menjadi seorang yang paling elok Islamnya. Masya Allah. Kan? Islam ni agama fitrah, agama yang terindah, dipakaikan kepada manusia yang sebaik-baik kejadian. Bayangkan, manusia ni sebaik-baik kejadian, seindah-indah kejadian. Islam ni agama fitrah, agama yang terbaik, dipakaikan kepada orang Islam. Maka bertambah lagi keindahan, nurun ala nur, cahaya di atas segala cahaya, tuan-tuan. Masya Allah. Kan? Orang Islam. Lepas tu orang Melayu pula dapat Islam, lagi elok. Sebab tu saya cakap, dalam dunia ni tuan-tuan, kita bertuah. Orang Melayu Malaysia ni antara orang Islam yang sangat bertuah di muka bumi ni. Kan? Antara kelebihan yang kita nak share dengan tuan-tuan, kelebihan apa orang Melayu ni tuan-tuan, apa hebat-hebatnya orang Melayu ni. Kita adalah salah satu umat yang menerima Islam tanpa sebarang penentangan. Kita tak pernah bergaduh dengan pendakwah. Sebab itu ketika mana sekumpulan sahabat para tabi'in datang bertemu dengan Sayyidina Miqdad Ibn al-Aswad, dia orang ni tak pernah jumpa sahabat Nabi, jadi dia orang excited jumpa sahabat. Dia orang puji Sayyidina Miqdad, wahai insan yang mana matanya pernah melihat keindahan wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai insan yang pernah bersahabat dengan Nabi, wahai orang mulia yang pernah bersentuh tangan dengan Nabi, kami bertuah jumpa tuan. Miqdad cakap, kami pula menganggap tuan lebih bernasib baik daripada kami, tuan lebih beruntung daripada kami. Tuan anggap kami lebih bertuah daripada tuan. Terbalik, kami sahabat Nabi merasakan tabi'in lebih mulia daripada para sahabat. Sebab apa? Dia kata tiap-tiap orang di kalangan kami, sekalipun kami pernah menjadi sahabat kepada Rasulullah SAW, hampir setiap orang di kalangan kami melainkan dia pernah bermusuhan dengan Rasulullah SAW, pernah menyakiti Nabi, pernah memaki hamun Nabi, pernah menyusahkan Nabi dalam hidup. Walaupun kami dapat Islam kemudian, tapi sejarah kami pernah menyeksa Nabi, itu kami tak boleh lupa seumur hidup kami, menyebabkan kami tak rasa pun kami sebaik manusia. Bahkan kami rasa kalianlah yang lahir kemudian daripada kami lebih beruntung, kerana kamu lahir dalam keadaan tak pernah bermusuhan dengan Rasulullah SAW. Kita bertuah tuan-tuan. Kalau kita lahir di zaman jahiliah dulu, kita tak tahu. Mungkin antara kita yang pernah mematahkan gigi Nabi, pernah memecahkan muka Nabi, pernah menjatuhkan maruah Nabi. Mungkin di mulut kita yang pernah fitnah Rasulullah SAW. Tapi hari ini Allah Ta'ala lahirkan kita kemudian. Yang kedua tuan-tuan mulia, kita ni termasuk orang yang Islam tanpa permusuhan, tanpa peperangan. Antara orang yang masuk Islam tanpa memerangi Nabi ni Siti Khadijah radhiyallahu ta'ala, isteri Nabi, sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali bin Abi Talib di kalangan remaja, di kalangan hamba-hamba pula Zaid bin Harithah radhiyallahu ta'ala anhu yang tak pernah menentang Nabi, yang tak pernah bermusuh dengan Nabi, adalah orang Madinah Al-Munawwarah. Tahu dengar tentang Rasulullah telah masuk Islam. Yang antara golongan yang masuk Islam tanpa berperang dengan Nabi, tanpa bermusuh dengan Nabi, adalah kelompok daripada wafd di Bani Abdi Qais, delegasi Bani Abdi Qais, yang bukan sekadar tak pernah jumpa Nabi, excited nak jumpa dengan Nabi. 70 orang datang ke Madinah nak melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di akhir zaman ni, selain daripada bangsa Arab, ulama kata bangsa Melayu Nusantara ni adalah bangsa yang mana mereka memeluk Islam tanpa sebarang peperangan dan tak pernah bermusuh dengan para dai Allah. Inilah hebatnya kita tuan-tuan. Tanpa kita sedar, kita pujilah Allah. Bukan kita nak menghebatkan bangsa kita. Ini adalah anugerah daripada Allah Ta'ala. Maka kita nak bangsa kita ni kekal menyayangi agama, mengasihi Islam sampai hari kiamat. Islam dah jaga kita ni 1400 tahun dah tuan-tuan. Islam yang memerintah dunia. Sikit je tuan-tuan, Allah bagi kita sikit lagi selepas kita merdeka ni. 65 tahun dah kita jaga Islam baik-baik. Kita nak jadi insan yang akan jaga Islam, jaga agama ni sampai hari kiamat. Tak lama dah tuan-tuan, kiamat dah dekat.
Sahabat Nabi dah jaga agama dia cantik-cantik lah. Kita ni nak tolong jaga. Orang dah tolong tanam pokok durian, kita ni tolong banjir sikit-sikit je tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu di antara orang yang dulunya kafir memeluk Islam dan jadi Islam yang terbaik. Inilah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu saya selalu cakap, tokoh Ma'al Hijrah yang sebenarnya layak diberi kepada para sahabat. Kalau 124,000, 124,000 lah tokoh Ma'al Hijrah. Sebab mereka ni tuan-tuan, kita hari ni buat maksiat biasa-biasa je kan. Kadang rasa boring-boring, isap rokok sikit, lepas tu dah tu tinggal, tak ada apa sangat. Sahabat Nabi ni dia peminum arak yang tegar. Dia ni penyembah berhala yang sangat tegar, bukan biasa-biasa punya berhala dia sembah. Hari ni kita duk tengok ini ada bangsa yang sangat fanatik dengan berhala. Tak, sahabat Nabi lagi fanatik dengan berhala. Jangan sentuh berhala kami. Tetapi setelah dia berhijrah, dia telah berubah total tuan-tuan. Kalau kita rasa kita tak boleh ubah benda yang kecil, sahabat Nabi dah ubah benda yang besar, berarti manusia memang boleh berubah. Kalau kita kata saya tak boleh berubah Ustaz, payah nak berubah, sebenarnya bukan payah nak berubah, kita belum buat keputusan 100% nak berubah tuan-tuan. Masya Allah. Kalau kita buat keputusan betul-betul nak berubah, insya-Allah ta'ala sebelum mati ni Allah tak akan ubah kita sungguh-sungguh. Kemudian tuan-tuan mulia, wa asyadduhum ghiratan al muslimin. Hamzah bukan sekadar menjadi seorang Islam yang sangat baik, dan dia sangat tinggi kecemburuan daripada Islam. Jangan ada siapa hina Islam sikit pun. Dulu antara orang yang bukan dia menentang Islam, tapi dia tak masuk Islam. Tetapi tuan-tuan mulia, berkat hidayah yang Allah bagi, macam-macam cara Allah bagi hidayah pada manusia. Sayyidina Umar dapat hidayah cara lain, Sayyidina Hamzah pasal geram dekat Abu Jahal dia masuk Islam. Pun ada juga tuan-tuan. Geram punya pasal aku masuk Islam. Lepas tu siapa yang kutuk Islam terus, Sayyidina Hamzah akan pergi jumpa orang tu. Berani dia. Wa aqwahum syakimatan ala a'da'iddin. Dan dia adalah satu orang defender yang sangat kuat, orang yang akan mempertahankan ke atas musuh-musuh Islam. Hatta summiya asadullahi wa asadu rasulih, sehingga Hamzah mendapat gelaran singa Allah dan singa Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Daripada siapa dulu, akhirnya masuk Islam jadi singa tuan-tuan. Singa Allah dan singa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti kalau dapat anak, siapa-siapa yang isteri sedang mengandung nak tanya mana Helmi, siapa nama anak saya showkan malam ni Sayyidina Hamzah radhiyallahu ta'ala anhu. Hamzah Asadullah pun boleh bubuh. Sedap juga nama tu. Wa kama udhiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, udhiya ashabahu li atba'ihim law khususan man laysa lahu ashiratun tahmihi wa taruddu kayd aduwi anhu. Masya-Allah. Dan setiap kali Rasulullah SAW disakiti, setiap kali orang menyakiti Nabi, begitulah juga para sahabat juga akan disakiti. Waktu itu orang Islam semua menghadapi ujian yang sama. Li atba'ihim lahu. Kenapa mereka disakiti? Tak ada salah, kerana engkau mengikuti Rasulullah. Itu je salah engkau. Dan orang beriman kenapa dipukul? Abu Bakar tanya, kan? Illa ayyaqulu rabbuna Allah. Kenapa orang Islam dihina, dibunuh, diseksa? Hanya semata-mata mereka mengaku Rabb kami adalah Allah. Nak mengaku Allah sebagai Tuhan pun kena bunuh tuan-tuan. Itulah teruknya syaitan dah bancuh pemikiran manusia. Tetapi tuan-tuan mulia, syaitan hanya mampu merancang, hanya mampu bagi ilham, bagi wahyu, bagi wasiat, bagi macam-macam idea syaitan bagi. Dan biasanya idea syaitan ni recycle tuan-tuan. Idea syaitan ni daripada zaman Nabi Nuh, zaman Nabi Hud, zaman Nabi Soleh, zaman Nabi Musa, zaman Nabi Isa, sampai zaman Nabi Muhammad, sampai kiamat. Idea syaitan tu sama je. Bila dia tak boleh nak kalahkan orang, dia kata ini sesat, ini apa ni, tukang sihir. Kamu jangan. Paling tu sekali lah orang jahiliah dah tak boleh buat apa dengan Rasulullah. Dia kata in hadza illa sihrun yu'sar, in hadza illa qaulul bashar. Quran ni sihir yang sangat memberi kesan, sangat powerful sihir. Jangan dengar Quran. In hadza illa qaulul bashar. Ini bukan firman Allah, itu kata-kata manusia. Jadi dia tak ada point dah.
Dia dah hilang nas, dia dah habis dah. Hujah dia dah habis. Palinglah lah dia kata, dia tengok makin dia kutuk Nabi Muhammad, makin dia halang orang makin dekat, makin banyak orang yang berkualiti, orang yang hebat-hebat mula-mula masuk Islam. Dia dah mula seram juga, tapi terpaksa kena bagi orang panggil propaganda untuk burukkan Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad dan sahabat disakiti, kenapa? Kerana mereka mengatakan kami adalah Allah, dan pengikut Nabi Muhammad pula diseksa. Sebab apa? Sebab kau follow Muhammad, itu je. Kalau kau tak follow Muhammad, hari ni kami akan biarkan kau, Masya Allah. Kemudian tuan-tuan, khususnya man laysa lahu ashirah, khususnya orang yang tak ada family dekat Madinah, lagi sedap dia orang bantai. Kalau yang ada family ni, dia orang segan juga. Kabilah-kabilah tu walaupun kafir, tapi pukul orang dia terasalah kabilah ni. Masya Allah. Wa taruddu kaida aduwi anhu, mereka tak mampu nak menolak perancangan musuh ke atas diri mereka. Wa kullu hadzal adza kana hilwan fi ayunim. Walaupun begitu, segala penyiksaan yang orang kafir buat, segala kesakitan yang mereka terima, segala penyiksaan, dikatakan waktu itu adalah manis pada pandangan mereka. Sahabat Nabi ni makin diseksa, makin rasa kemanisan. Dalam Islam ni tuan-tuan, ni begitu. Bila kita buat dakwah tuan-tuan, ada orang tentang, ada orang kutuk, ada orang maki, masa itulah kita terasa kemanisan dalam dakwah. Tapi kalau kita berdakwah, orang puji, orang sambut red carpet, orang bagi kita makan sedap-sedap, masa tu dah hilang dah kemanisan dakwah tuan-tuan. Sambutan orang dah sambut. Dulu orang maki hamun, Masya Allah. Ustaz apa pernah cerita, Ustaz Hanafiah Malik, sampai orang kencing atas muka dia, kita. Masa tu memang kemanisan iman masuk tuan-tuan. Sebenarnya kita tak perasan, sebenarnya dalam pukulan orang, dalam cacian orang tu, sebenarnya iman da'i ni meningkat tuan-tuan. Jadi dia kata segala penyiksaan yang orang kafir bagi itu manis pada pandangan mereka, selama mana Allah redha pada mereka. Asalkan Allah redha pada kami, fala su'ubali hina uqtalu musliman, kata sahabat, kami tak peduli nak mati di mana pun, asalkan mati dalam Islam. Ala ayyi jambin kana lillahi masra'i, nak mati di pelosok mana, dalam masjid pun tak apa, dalam tandas pun tak apa, nak mati dalam perjalanan pun tak apa, asalkan mati dalam Islam. Ini sahabat Nabi. Kita hari ni dah Islam dah, tapi takut nak mati lagi, kan? Nak mati di mana kita ni, sedangkan itu rahsia Allah, kan? Ada dah rancang-rancang. Allah Akbar, nak mati hari Jumaat, alhamdulillah. Nak mati di Mekah lepas buat haji, Masya Allah. Saya sangat cemburu dengan sahabat tadi, sebab dia lepas buat haji dah jadi macam bayi yang baru dilahirkan. Saya ni pula mati lepas balik haji lah. Masya Allah, tak mati lagi, tapi akan mati selepas buat haji. Lepas balik haji macam-macam pula kita buat, kan? Rekod dah bersih, tiba-tiba macam-macam pula nak tunggu, lama lagi, kan? Tapi adalah hikmah Allah juga. Allah bagi panjang umur tu, mungkin pahala kita tak banyak lagi, kan? Masya Allah. Falam yuftinu an dinihim, mereka ni sikit pun tak terfitnah dengan agama. Kita hari ni tuan-tuan, apa beza dengan sahabat Nabi? Sahabat Nabi, mereka diuji dalam agama, dia tak kait pun ujian itu dengan hijrah mereka, kan? Kami dah masuk Islam, kenapa Allah Ta'ala bagi susah? Kenapa kena pukul? Kenapa sampai kena macam ni? Ini ke Islam? Dia tak pernah tanya benda tu. Bahkan mereka merasakan inilah asam garam jadi orang Islam. Ujian inilah sebenarnya memaniskan lagi Islam kita. Betul tak tuan-tuan? Gulai itu lagi masak lagi lama, lagi kita campur macam-macam dia punya awas-awas dia tuan-tuan, bubur lengkuas, bubur itu halia, bubur apa lagi lama rebus, lagi empuk tuan-tuan, lagi sedap. Masya Allah. Islam ni begitu tuan-tuan. Lagi banyak mujahadahnya tuan-tuan, kerana agama ni lagi manis Islam kita, lagi khusyuk sembahyang kita, lagi lazat baca Quran. Doa kita tu selalu boleh menyebabkan kita menangis. Tapi lagi tak ada susah payah,
lagi banyak orang layan kita, orang belai kita, orang puja kita, lama-lama kita hilang fokus kita, tawajuh kita hilang tuan-tuan. Kita hari ni tuan-tuan, kita berhijrah, kita berubah. Kadang-kadang Allah Ta'ala bagi ujian manusia berbeza-beza. Ada orang lepas hijrah makin senang Allah bagi, ada orang lepas hijrah makin susah. Masya Allah, kita berdoa kepada Allah semoga sahabat-sahabat kita yang diuji dengan kesusahan, Allah Ta'ala angkat susah payah mereka. Tetapi kita kena jadi macam sahabat Nabi. Masya Allah. Bahkan orang yang kadang-kadang kita tengok, bila kami berjalan ke negara-negara Afrika tuan-tuan, kita ingat kita keluar berdakwah di Afrika ni seolah-olah kita nak mengajar dia orang. Sahabat saya daripada Madinah pergi ke Bimba Island, dekat dengan Zanzibar Island tuan-tuan, di belah-belah sana tuan-tuan, belah-belah apa ni, Ethiopia, belah-belah sana tuan-tuan, negara Afrika di Tanzania. Kami pergi ingat nak mengajar dia orang, rupanya dia orang ajar kita. Masya Allah. Sebab apa dia kata? Dia orang satu umat yang sangat miskin, tetapi agama mereka sangat kuat. Seolah-olahnya miskin dengan agama tak ada kena-mengena. Kita taat pada Allah kerana kita hamba Allah, bukan kerana kita miskin atau kaya. Kita ini kaitkan kekayaan dengan kemiskinan sebagai tanda sayang Allah dan benci Allah pada kita. Bila banyak harta maknanya Allah sayang, bila tak ada harta maknanya Allah tak sayang. Tidak. Bagi orang beriman, susah payah, miskin kaya, ada makan tak ada makan, lapar, miskin dahaga, semua tu tak ada kena mengena dengan hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Dalam lapar pun kita ibadat, dalam kenyang pun kita buat ibadat, senang pun kita taat pada Allah, susah pun benda itu Allah Ta'ala bagi kita ni, uji kehidupan kita ni. Jadi tuan-tuan yang muliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, falam yuftinu an dinim. Sahabat Nabi tak terfitnah dalam beragama. Kita dalam mengamalkan agama pun ada masa kita terfitnah, termakan juga hasutan syaitan. Syaitan kata dulu masa engkau tengah itu tak ada pula engkau susah macam ni. Masya Allah. Syaitan ni dia sangat pandai main perasaan kita. Jadi sebab itu kita jangan pedulikan bisikan dia. Sebab tu hari ni kita tengok dalam Islam kita perhati balik amalan apa yang paling kita banyak buat. Kita paling banyak mengucap kalimah syahadah di mana-mana pun. Kita lahir ke dunia, kita diazankan di telinga kanan, diikamatkan di telinga kiri. Dalam azan ada apa? Syahadah tuan-tuan. Dalam semayang kita buat apa? Puji Allah, besarkan Allah, agungkan Allah. Sebab itu ulama kata selagi kita amalkan Islam, syaitan tak jumpa ruang nak masuk. Selagi kita jaga agama ni, nak masuk tak boleh. Memang cuba nak masuk ni, baru nak masuk dia berzikir tuan-tuan, syaitan tak boleh masuk. Syaitan hanya boleh menguasai orang yang lupa kepada zikrullah, lupa berzikir pada Allah. Dan hati kita tak berzikir je, syaitan pun pop attack. Tapi dan hati kita berzikir, pum, terlepas dia punya suntikan dia tuan-tuan. Sebab itu kita ni kalau takut syaitan menguasai kita, banyakkan zikrullah. Tak kira lah subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kalau boleh, saya terfikir kadang-kadang kenapa ulama' dibagi zikir banyak-banyak, ribu-ribu, selawat sampai ribu-ribu, zikir sampai ribu-ribu. Nak supaya kita ni 24 jam tak dikuasai oleh syaitan. Nak tidur pun ambil wuduk, apa semua. Sebenarnya Islam ni pagar daripada tipu daya syaitan. Syaitan tak boleh buat apa. Sebab itu ulama kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Agama Islam ni pagar daripada syaitan. Sunnah Nabi Muhammad Rasulullah pagar daripada nafsu. Nafsu nak wasakkan kita tak boleh. Sebab apa? Muhammad Rasulullah pagar kita. Sunnah Nabi ni serban pagar kita, jubah ni pagar kita, tongkat ni pagar kita tuan-tuan. Dah pakai tongkat umur 40 tahun, berani nak buat nakal lagi tak tuan-tuan? Pakcik dah berjanggut pakai tongkat, ada hati nak buat benda tak elok. Kita sendiri pun sudah sunnah Nabi ni penjaga kita tuan-tuan. Bila ada sunnah ni, ada kepiah atas kepala sudahlah, kan? Nak buat apa-apa pun semua segan. Cuma nak masuk panggung wayang, tengok cerita Mak Kilau je tak segan pakai kepiah ya lah. Tapi kalau tak, sebelum itu jangan main-main. Ustaz masuk panggung wayang, tuan-tuan, malu kita nak masuk panggung wayang.
pakai kepiah baru, belum pakai full sunnah lagi tuan-tuan. Sunnah ni menjaga kita, protection. Sebab itu Allah bagi agama ni nak jaga kita tuan-tuan. Itulah Allah sayang kita. Kalau tak, syaitan boleh bergerak dalam badan kita ni ikut peredaran darah tuan-tuan. Begitu bebasnya dia dalam badan kita ni tuan-tuan. Tapi bila Islam masuk, iman masuk, dalam rumah kita pun dia boleh masuk. Tapi bila hidup amalan agama di rumah kita, syaitan panas. Dia kata tak boleh duduk rumah ni, siang malam nak berzikir, siang malam nak baca Quran, siang malam nak semayang, langsung tak ada hiburan kat rumah ni. Iblis kata boring lah. TV pun tak ada rumah ni. Lagi bersih. Gerak-gerak pergi rumah lain lah. Kan? Kita nak halau syaitan mudah je. Syaitan kata, aku membinasakan manusia ni dengan dosa-dosa kepada Allah Ta'ala, tapi manusia membinasakan aku dengan taubat dan istighfar. Kita istighfar, taubat, kita hancurkan iblis tuan-tuan. We destroy iblis. Kita hancurkan dia. Dia hancurkan kita dengan dosa. Kita buat dosa, sekali ibadat dah tinggi dah, satu dosa buat jatuh kita tuan-tuan. Lepas jatuh tuan-tuan nak buat apa? Takkan nak bagi syaitan tepuk tangan tengok kita jatuh. Kita istighfar, kita taubat, minta ampun pada Allah. Allah naikkan lagi kita semula tuan-tuan. Istighfar. Kawan saya dia ajar, kalau kita tengah rasa down sangat, iman kita down sangat, buat istighfar. Bukan hadis jangan pergi react pula. Ini bukan hadis, tapi pengalaman orang yang mengalami kelemahan iman, rasa down sangat ni, cuba istighfar 1000 kali sehari. Kan? Man lazamal istighfar, siapa yang bermulazamah dalam beristighfar, berterusan dalam istighfar, ja'alallahu min kulli hammin farajan. Setiap benda yang dirisau, Allah Ta'ala akan buka jalan. Kita risau tentang apa, Allah buka jalan. Banyakkan istighfar. Wa min kulli dhiqin makhrajan, setiap kesempitan Allah buka lagi jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bukan sekadar Allah ampun dosa kita, Allah bagi rezeki daripada sumber yang tidak disangka-sangka bagi orang yang banyak beristighfar. Pelik Tuhan kita ni tuan-tuan. Dia tak bagi kita buat dosa. Bila kita buat dosa, dia suruh kita istighfar. Bila kita istighfar, dia bagi rezeki yang tak disangka-sangka pula. Kalau kita ni pendosa, kita mesti itab dulu. Kita mesti kritik, you ni, I dah bagi you macam-macam, you masih lagi durhaka kat I. Kita mesti akan marah pendosa-pendosa dengan begitu. Tapi Tuhan kita, dia tak pernah malukan kita. Dia tak pernah mengungkit segala pemberian yang dia bagi dekat kita, walaupun kita hari-hari buat dosa dengan dia. Bila kita beristighfar, bertaubat, dia bagi kita rezeki yang tak disangka-sangka pula. Inilah karamnya, mulianya Tuhan kita. Sebab itu siapa yang tak kenal Allah, kan? Siapa yang bermusuh dengan Allah, dia rugilah, kan? Sebab tu kita ni sebenarnya sayang kepada saudara-saudara kita yang bukan Islam ni. Bukan kerana apa tuan-tuan, mereka ni adik-beradik kita, saudara-saudara sedaging dengan kita, tetapi kerana mereka tak nampak kebenaran, mereka menganggap Tuhan yang Maha Mulia itu sebagai musuh mereka yang nyata, dan iblis yang merupakan musuh itu dia anggap sebagai teman setia dia yang paling memahami jiwa raga mereka. Bal thabbatahumullah. Bahkan sahabat Nabi ni dengan penderitaan yang dialami, semakin kukuh iman dia. Sebab tu Sayyidina Bilal tiap-tiap kali diseksa, keluar daripada mulut dia ahadun ahad, ahadun ahad, sampai orang tanya, Bilal, waktu bilakah kamu rasa kenikmatan iman, kelazatan yang paling tinggi sekali? Dia kata masa dipukul oleh musuh-musuh Islam. Kita ini kalau paling-paling pun orang tampar kita sekali je tuan-tuan, itu pun kita serik. Kita ingat muka orang tu, kita hafal nama dia, nombor rumah dia kita hafal. Setiap kali lalu di kampung itu, negeri itu, bukan kampung itu, negeri itu pun kita ingat dulu kita pernah di sini berdakwah, di sini kita orang sini buat kita macam-macam. Kita ingat tuan-tuan. Sahabat Nabi dia tak ingat orang yang buat jahat pada dia tuan-tuan. Dia lupakan. Bahkan disebabkan penyiksaan tadi, iman mereka, hati mereka semakin kukuh beriman pada Allah Ta'ala. Ini orang yang hati dia sangat baik tuan-tuan. Sebab tu orang Arab ni, kita tengok, walaupun kita duk baca pada pandangan manusia ni, seluruh kejahatan-kejahatan orang Arab ni masa tu teruk tuan-tuan.
Tapi kalau kita buka dalam kitab Ar-Rahiqil Makhtum, kitab sirah yang satu lagi, ulama mengkaji ada banyak rupanya sifat-sifat yang mulia yang ada pada orang Arab jahiliah ni. Waktu dia masih kafir lagi pun dia ada beberapa sifat yang mulia, tuan-tuan, sifat yang baik, yang menyebabkan kerana sifat itulah Allah Ta'ala pilih mereka memeluk Islam. Yang kita ingat orang Arab je tak betul, orang Melayu semua betul, jangan kata gitu ya. Kita ni jadi baik sebab kita ada Islam, Masya Allah kan? Kita ni jadi baik sebab Islam ada dekat dada kita ni, tuan-tuan. Islam yang menjadikan kita ni baik, berbudi bahasa. Hatta atamma amrahu ala aydihim, sehingga akhirnya Allah sempurnakan agama ni di atas tangan para sahabat. Nabi bawa agama ni dalam keadaan kosong. Kata Nabi, inna dina bada'a ghariban, agama Islam bermula dalam keadaan asing. Tak ada siapa kenal, tak ada siapa tahu, tak famous pun agama Islam ni. Tetapi dengan berkat usaha susah payah para sahabat, akhirnya binaan Islam ni telah sempurna di tangan mereka. Sebab itu sampai kiamat, umat Islam akhir tak boleh bayar jasa dan kebaikan orang Islam yang awal. Sebab itu Nabi kata, la tasubbu ashabi, jangan kamu cela sahabat-sahabat aku, jangan cela sahabat-sahabat aku, dan jangan cela ahlul bait aku. Nabi SAW dalam Al-Quran diberitahu oleh Allah Ta'ala, qul la as'alukum alaihi min ajrin, katakanlah wahai Muhammad kepada semua umat kamu sampai hari kiamat, aku dakwah kamu, aku nasihat kamu, aku ajar kamu kebaikan daripada kamu dulu tak tahu apa-apa. Aku tak minta satu sen pun upah di sebalik apa? Dakwah yang aku bagi, pengorbanan yang aku bagi ni. Cuma aku minta satu je lah, kalau nak balas jasa aku, illal mawaddata fil qurbah, tolonglah sayang dan jaga baik-baik keturunan aku. Kita ini buat baik dengan ahlul bait, para habaib, tuan-tuan, kita muliakan mereka. Mereka ini mulia dalam banyak sudut, bukan sekadar ilmu mereka, tetapi kerana mereka ada hubungan yang rapat dengan Nabi. Kita tak pernah jumpa Nabi. Sekurang-kurangnya tanda kita nak balas jasa Rasulullah di saat kita tak mampu lagi nak menghadapi, nak berjumpa dengan Nabi, al-mawaddata fil qurbah, kita berikan mesra kita, ta'zim kita kepada kaum kerabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu tanda kita membalas jasa Nabi, ya, insya-Allah. Jadi tuan-tuan mulia, wasaru mulukal ardi, Allah bukan sekadar beri kesabaran kepada para sahabat dan mereka menjadi golongan yang menyempurnakan agama, tetapi ujung-ujungnya Allah pilih para sahabat yang dulunya diseksa ini menjadi raja-raja di dunia, tuan-tuan. Raja-raja dunia. Allahu Akbar. Mula-mula dulu, jangan kata Abu Jahal, sahabat Nabi pun tak pernah terfikir nak jadi gubernur, tak pernah terfikir nak jadi pemerintah, tuan-tuan. Sahabat Nabi, Masya Allah, mereka dipilih oleh Allah jadi pemerintah dalam keadaan mereka tak pernah bercita-cita untuk mendapat jawatan-jawatan di setiap negara yang mereka pergi. Mereka pergi nak berdakwah, ajak orang masuk Islam, tetapi kerana mereka yang paling alim di situ, kerana mereka yang paling warak di situ, mereka yang telah banyak jasa pada Islam, akhirnya orang lantik mereka lah sebagai gubernur di Mesir, Umar bin Al-As radhiyallahu anhu. Gubernur di Damsyik, Sayyidina Bilal Al-Habsyi radhiyallahu anhu. Sayyidina Bilal pun tak pernah bermimpi nak jadi presiden di Damsyik, tuan-tuan, tapi Allah lantik dia, tuan-tuan. Inilah hebatnya orang Islam, bila disempurnakan dalam diri dia agama Allah, perintah Allah, sempurna pengorbanan, satu hari nanti Allah beritahu, waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru, berkat kesabaran mereka kami jadikan mereka sebagai pemimpin di setiap tempat. Sebenarnya orang jadi pemimpin, tuan-tuan, orang yang telah banyak mengalami pengorbanan, Masya Allah. Jadi tuan-tuan mulia, ba'da an kanu mustad'afin, mereka jadi penguasa dunia setelah mana mereka ini dulu adalah golongan mustad'afin, golongan yang ditindas, golongan yang diancam. Fiha kama qala jalla dzikruhu fi suratul Qasas, sebagaimana kami sebut dalam suratul Qasas, wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu. Ada masa kami nak bagi nikmat kepada golongan mustad'afin, golongan yang ditindas dulu, kami nak bagi nikmat pada mereka. Fil ardi, di atas muka bumi ini, wa naj'alahum a'immatan, kami jadikan mereka sebagai pemimpin setelah dulunya mereka menjadi golongan yang dipimpin. Wa naj'alahumul warithin, dan kami jadikan mereka lah sebagai pewaris
dunia ni, Masya Allah, kami dah berjanji, walaqad katabna fi zabur min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Kami telah menulis dalam kitab Zabur. Ada ulama kata Zabur di sini maksudnya Lauhul Mahfuz. Annal ard, sesungguhnya bumi ni. Ada ulama kata bumi itu bumi syurga. Ada ulama kata ard di sini bumi dunia. Yarithuha ibadiyas salihun, akan diwariskan kepada hamba-hamba yang soleh. Allah berjanji satu hari nanti akan memimpin dunia, akan memerintah dunia ni orang-orang soleh di kalangan hamba dia. Dan masa itu telah Allah buktikan sahabat Nabi telah memerintah dunia bersama dengan para tabi'in, para tabi'at tabi'in, bersambung-sambung sehingga 1200 tahun lamanya tuan-tuan Islam memerintah di atas muka bumi ini. Dan di masa akhir zaman pun bersama dengan Imam Mahdi AS nanti pun Islam akan memerintah dunia lagi. Dan di hari kiamat nanti Allah telah akan wariskan bumi syurga kepada orang Islam, dan bahagian syurga orang kafir pula akan diwarisi kepada orang Islam. Sebab itu Allah sebut dalam Quran, waliman khafa maqama rabbi jannatan. Bagi orang yang takut pada Allah akan dapat dua syurga. Satu syurga untuk di amalan dia, satu syurga yang mana orang kafir yang tak dapat masuk syurga, bahagian tanah dia Allah bagi kepada orang beriman. Allah agih-agihkan. Kalau dekat dunia, kalau ada YB bagi 3 ekar seorang tanah pun agih-agihkan, kita cukup happy dah tuan-tuan. Tapi di hari kiamat nanti Allah bagi syurga orang kafir ni. Orang kafir kan ramai. Orang kafir ada 5 bilion, orang Islam 1.5 bilion. Syurga 5 bilion tu Allah bagi agih-agihkan pada orang Islam. Tanah kita kecil je patutnya, tapi kerana dah dapat syurga orang kafir tuan-tuan, Allahu Akbar. Orang Perak kata orang kafir kan. Lagi besar syurga kita tuan-tuan, Masya Allah. Seronok tuan-tuan. Maka sebab itu tuan-tuan, kena jadi orang yang soleh, jadi orang yang baik. Dunia ni pun Allah bagi nikmat, dekat akhirat pun lebih lagi insya-Allah. Jadi insya-Allah kita dah panjang kita punya bicara kita, insya-Allah. Kita akan sambung lagi di pertemuan akan datang 9:30 insya-Allah. Saya pun akan balik ke Jerantut juga malam ni insya-Allah, sebab besok ada program. Jadi insya-Allah saya doakan semoga insya-Allah tuan-tuan semua dalam sihat walafiat, dipelihara oleh Allah Ta'ala, ditetapkan iman kita dan diperkukuhkan agama kita insya-Allah Ta'ala. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan kita semua insya-Allah umat-umat yang terbaik, dan Allah kurniakan kepada kita pemimpin-pemimpin yang terbaik di kalangan hamba-Nya insya-Allah Ta'ala, insya-Allah. Wallahu a'lam. Subhanallah bihamdihi, subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma, wa la taj'al fina wa la minna shaqi wa la mahruma bimannika wa fadlika wa karamika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jamilna bil 'afwi wassalam wa haqqaqna bit taqwa wal istiqamah wa idna bil mujibatin nadama fil hal wal ma'al, innaka 'ala kulli shay'in qadir. Wa sallallahu ta'ala ala خلق محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قبل الله بكم.